Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nabihi nasta'in ala murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Kuasa, Barisan Jemaah Muslimin Muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama-lama dan lamanya puji-pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini alhamdulillah Allah mempertemukan sekali lagi kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Bertemu lagi dan lagi, datang lagi dan lagi, sampailah kita tak ada lagi. Datang ke rumah Allah ni sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Untung kita tuan-tuan. Kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat datang rumah Allah taala, naik pangkat sikit. Jadi apa? Jadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang mulia, kemudian dimuliakan lagi sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebut tetamu, kita ingat Mekah. Kita ingat apa? Madinah aja. Tetamu ni dalam kepala otak kita Mekah, Madinah. Madinah, Mekah. Itu je lah yang kita ingat selalunya. Gitu. Tapi kita lupa bahawasanya bila kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala juga kita diangkat sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Maknanya apa? Maknanya kita dimuliakan oleh Tuhan punya rumah ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat tetamu. Dilayan, dibagi makan, dibagi minum, betul? Habis Ustaz, hari ni tak ada makan, tak ada minum. Tu saya tak tahulah. Yang pasti, itu dia. Yang kat pintu tuan-tuan yang kita masuk. Allahumma fili zunubi. Waftahli abwaba rahmatik. Yang pasti, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk sahaja, Allah menjanjikan apa? Menjanjikan rahmat untuk orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ni tuan-tuan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita, Allah sayang kita. Allahur Rahim. Allah tu Maha Pemurah. Murahnya Allah, pemurahnya Allah, semua makhluk merasa rahim Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki, dapat makan, dapat minum, dapat hidup, dapat duit, dapat anak, dapat bini, dapat kerja, semua dapat. Yang beriman dapat, yang tak beriman dapat. Yang degil dapat, yang derhaka pun dapat. Ini rahim Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Rahman, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan semua tuan-tuan, bukan semua. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apakah tanda antara tanda kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita hidup, orang lain pun hidup, tapi hidup kita dapat digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada harta, orang lain pun ada harta, tapi harta kita dapat gunakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kita ada kenderaan, orang lain pun ada kenderaan, tapi kita dapat guna kenderaan kita untuk beribadah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain lagi tuan-tuan. Ini namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dekat lagi kita dengan Allah. Allah Maha besar, Maha berkuasa, lebih jauh, lebih dekat lagi, datang hampir kepada kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pejam, malam kita pejam, pagi kita celik. Malam kita pejam, pagi kita alhamdulillah celik lagi. Sebab apa? Sebab ramai yang pejam malam tadi, pagi ni dia tak celik-celik lagi. Yang belum celik tu kita nak kira. Yang tak boleh celik. Yang belum celik tu melampau. Mentanglah cuti kan. Tak boleh celik, kejut-kejut tak bangun, panggil-panggil tak bangun. Rupanya dah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, tak bangun, mati dalam tidur tuan-tuan. Allahu akbar. Satu kerugian kata Rasulullah, kita kalau boleh nak elakkan mati ni dalam tidur. Sebab apa? Mati mengejut. Tak ada persiapan, persediaan, tak ada teman. Tapi orang bukan Islam, dia suka. Dia kata mati baik. Wah, awak punya pak, dia mati baik oh. Saya tanya Cina kat roundabout Tayar Jalan Rahman tu. Mati baik macam mana? Ada husnul khatimah ke? Dia kata dia mati dalam tidur. Oh, barangkali lah pada mereka baiklah, mudah, kejut-kejut dah tak ada. Tapi kita tak, rugi tuan-tuan. Ini tuan-tuan, kita masih lagi diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ni apa hidup? Hidup kita ni dua unsur tuan-tuan. Jasad dengan roh. Jasad ni asal daripada tanah. Sebab tu bila kita mati, jasad ni pulang balik pada tanah. Asal dia daripada tanah, jadi pulang balik semula dekat tanah. Roh ni daripada Allah. Maka bila dicabut daripada jasad, pulang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kemungkinan, sama ada diterima oleh Allah kita balik tu, atau kita tak diterima. Wa iyazubillah tuan-tuan. Dan sebab tu jugalah makanan kita, kalau jasad makanannya daripada tanah. Kita makan sayur tanam dekat tanah. Kita makan buah tanam dekat tanah. Kita makan lembu makan rumput daripada tanah. Ini makanan jasad kita. Hari ini tuan-tuan, kita seronok cari makan untuk jasad kita saja. Siang, malam, pagi, petang. Cerita pasal apa? Makan, jalan-jalan, cari makan. Makan aja. Ni dalam kepala otak dah fikir, ni sekarang aku nak makan apa ni kang? Sarap apa ni kang? Pukul berapa ustaz nak habis ni kang? Pukul 7.30 kalau tak habislah tak ngasa aku lontong ayam ni kang, habis kata dia. Makan lontong tengah hari dah fikir nak makan apa. Tengah hari ni hari Jumaat lagi ni. Dapat asam pedas ikan mayong kepala nahak, power tu sedap ni. Dapat ikan kering pula tu, dado banyak bawang. Syok betul. Makan tengah hari dah fikir nak makan petang kan apa? Petang kan kena rojak, kacang lebih, tahu lebih. Sedap tu. Ditarik. Dah. Malam orang dah fikir makan petang, dah kira nak makan malam pula. Makan malam, nak makan western.
nak makan chicken chop, lamb chop, spaghetti, bolon, tak pandai nak sebut. Kadang nak tidur pun kena fikir makan lagi. Nak tidur dapat kari pap 2 keping. TO jadilah. Makan je lah cerita kita orang Melayu ni, betul? Makan. Sebab tu kadang-kadang sampai tidur pun tak sempat nak hadam makan. Dalam mulut dia ada biskut lagi. La ilaha illallah. Seronoknya makan, tuan-tuan. Ini kita. Hidup kita cerita makan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, cerita makan ni cerita yang sia-sia, tuan-tuan. Sia-sia. Seronok cerita makan. Makan apa? Makan jasad kita je kita fikir. Kita lupa tentang makanan roh kita. Roh kita pun kena makan. Roh kita pun kena bagi makan. Nak bagi makan roh ni dengan ilmu. Nak bagi makan roh dengan tasbih, dengan wirid, dengan tahlil, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pergi majlis ilmu, roh lapar. Tak baca Quran, tak zikir, tak wirid, tak ibadat, roh kita kurus, kering. Maka setan pun bagi makan. Iblis pun bagi makan. Makan. Tuan-tuan, sebab itulah perangai macam setan. Ada orang muka baik tapi perangai macam setan. Muka baik, perangai macam iblis. Kenapa? Sebab ni roh lapar, roh kurus, keding. Setan bagi makan. Makan, ikut cakap setan. Perangai macam setan. Sedap cakap setan juga kan. Kita orang Melayu kan. Cakap syaitan tu macam tak tepat lah. Setan sedap juga kan. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ni mula hidup bila? Mula hidup bukannya daripada kita keluar perut mak kita, tapi dalam perut mak kita. Ini memang ajaib, tuan-tuan. Pelik dan sangat pelik. Macam mana boleh hidup dalam perut mak kita? Sebab tu dinamakan alam rahim. Namanya alam rahim. Satu alam yang mana hanya boleh hidup pada masa tu je. Kalau dah keluar, dah hidup di alam syahadah, alam dunia, try balik masuk alam rahim, tak boleh. Nyeruduk, tak boleh. Try bungkus kepala kita dengan plastik cukup. Rasa apa? Paling-paling pun setengah minit dah nak mati dah rasa. Bayangkan, tuan-tuan, hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam rahim ibu kita kurang lebih 9 bulan 10 hari. Mula hidup 120 hari. Nutfah, alaqah, mudghah. Darah, air, darah, daging. Air, darah, daging. Allah pun perintah malaikat supaya tiupkan roh. Masuk roh, bergerak. Anak mak. Kan? Mak kita kata kan, orang rumah kita kata, bang tengok bang, dia tendang-tendang, nak tendang-tendang. Ni anak lelaki esok ni main bola ni. Dia goyang. Ni anak perempuan esok ni, dia masak ni, ngemas ni. Pandai mak dia buat cerita kan. Kan? Keluar sekali, lelaki besar nak jadi perempuan, pening kepala. Itu yang pergi umrah pakai telekung kan. Gila betul abang tu kan. Ada pergi umrah pakai telekung. Abang tak pergi umrah pakai telekung kan. Beduk kepala dengan penyapu kau dapat bagus kan. Geram. Kan marah geram kan. Ini mula hidup kita, tuan-tuan. Ini mula hidup kita. Dan sampai masa 120 hari tadi tu, Allah perintahkan tulis malaikat sama ada bahagia atau celaka. Allah perintahkan malaikat tulis bahagia atau celaka. Masa bila bahagia?
Masa bila celaka ni tuan-tuan? Hidup ke bahagia? Hidup ke celaka? Penghujung nanti tuan-tuan. Kita nak tengok celaka atau bahagianya manusia tu pada penghujung kehidupan dia. Kita berlari, kita hidup ni macam orang lomba lari lah. Lomba lari. Pom! Bunyi pistol. Berlari, laju. Masing-masing berlomba-lomba. Nak tengok siapa yang sampai ke garisan penamat dulu. Tengok. Kemenangan bukan ditengok pada mula lari, siapa lari dulu. Tak. Kemenangan bukan ditengok cara berlari, laju lari. Tak kisah kau nak lari macam mana ke, pesen apa, kuat lentang ke apa ke, kan? Nak lari macam katak, itik ke lantak lah. Tapi yang pastinya siapa yang sampai garisan penamat, dia yang menang. Betul? Jadi kita nak tengok pada garisan penamat, sama ada bahagia atau celaka, penentuannya pada garisan penamat. Husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, tuan-tuan. Ini dia. Jadi cara berlari tadi kena betul. Cara mula kena betul. Pesen lari kena betul. Konsisten, kelajuan, langkah. Macam-macam nak kena kira lah. Kenapa? Nak pastikan husnul khatimah ni tadi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab itulah nak hidup dengan cara yang diperintahkan oleh Allah. Nak hidup cara yang disyariat oleh Nabi SAW. Ini cara berlari yang betul. Yang mana inilah cara larian yang boleh memastikan kemenangan nanti. Yang di hujungnya kita mendapat apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat, tuan-tuan. Ini. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup lawannya mati. Yang hidup namanya malaikat Mikail, dia letak bateri. Roh ni macam bateri, letak hidup lejam tu. Betul? Mati besok malaikat apa? Israel, dia yang cabut bateri, mati jam tadi. Tu dia. Sampai masa kita mati. Nak mati pun mati, tak nak mati pun mati. Berani mati, saya berani mati pun mati. Saya takut mati pun mati. Kena mati. Semua orang yang hidup lawannya mati. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah dalam kehidupan kita ini kita membuat persediaan untuk mati. Allah bagi hidup kepada kita ni adalah peluang, tuan-tuan. Sebab tu hidup ni dikatakan sebagai nikmat yang paling besar adalah hidup. Kenapa? Kerana hiduplah kita merasa iman. Kerana hiduplah merasa nikmat Islam. Kerana hiduplah rasa nikmat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya, punca dia mesti hidup. Mesti hidup. Semua orang nak hidup, tuan-tuan. Semua orang nak hidup. Kalau tanya pada orang yang hidup, mereka nak hidup. Tanya orang yang mati pun, dah mati pun, tuan-tuan, apa permintaan orang mati ni, tuan-tuan? Mereka nak hidup lagi. Nak hidup lagi. Ya Allah, farji'na na'mal salihan. Kita baca pagi tadi, betul? Nak hidup, nak balik, tuan-tuan. Nak balik, ya Allah, aku nak balik. Ya Allah, nak balik. Nak hidup balik semula. Nak pergi mana? Nak pergi kerja. Nak pergi mana? Nak jumpa bini, nak jumpa anak. Tak, dia tak minta pun tu. Dia nak na'mal salihan, dia kata. Nak buat amal salih. Nak buat amal ibadah. Ni, kalau dapat hidup balik, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kita ni diberi peluang hidup. Apa yang kita nak buat? Beramal. Beramal. Inilah peluang yang kita ada. Peluang kehidupan yang diberi ini, kita nak beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa je Allah suruh,
kita buat. Buat aja. Buat aja. Jangan banyak soal. Jangan banyak tanya. Jangan banyak bunyi. Kenapa Kenapa kena ke? Kena ke? Kena ke? Ni pesen budak sekarang. Kan? Kenapa Apa faedah dia? Apa kelebihan dia? Tak boleh ke kalau buat macam ni? Pening kepala tuan-tuan. Ini orang sekarang ni sekarang. Tuan-tuan. Mereka cuba mengubah agama mengikut kehidupan mereka. Mereka tak nak hidup mereka ikut agama, tetapi nak suruh agama berubah ikut mereka. Ini baru-baru ni ada satu viral 16 bulan 1. Sambutan Hari Agama Sedunia. Gila ke? Yang gila punya kerja ni tuan-tuan. Orang liberal punya kerja, orang pluralism punya kerja. Nak nyebut pun takut syasyul. Dia nak suruh kita sambut semua agama sedunia ni, meraihkan semua agama dalam dunia ni. Boleh ke? Mana boleh? Syirik, kafir. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya Islam saja agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Kau agama kau, kami agama kami. Tak boleh. Semua agama dan dunia ni mengajak kita berbuat baik. Semua agama dan dunia ni suruh kita melakukan kebaikan. Tetapi ingat, mereka menyuruh pula kita melakukan satu perkara paling besar dosa dia. Paling besar dosanya yang tak akan diampunkan oleh Allah, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mana boleh? So sembah ekong, berhala. Tuhan ada 3, mana boleh? Allah satu. La ilaha illallah saja yang layak disembah. Inilah dosa paling besar. Lain dah tak boleh kira dah. Tu dia tuan-tuan. Dia nak ajak kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sambut. Bukan suruh sembah, suruh sambut. Sambut tu maknanya setuju. Bila kita raikan, maknanya kita setuju agama ni betul, agama ni pun betul, agama tu pun betul. Mana boleh, tak boleh. Memang tak boleh. Dah, titik, yang cerita lagi. Tapi tuan-tuan, hari ni kita rasa kita faham. Kita rasa anak kita insya-Allah faham. Tapi kita bimbang cucu kita nanti. Cicit kita nanti. Takut mereka bimbang tak faham. Hari ni tuan-tuan, anak kita, cucu kita dah tak seramai dulu datang ke masjid. Dah tak seramai dulu datang ke surau. Dah tak meriah dah masjid kita, surau kita macam dulu-dulu, betul? Apa kata Rasulullah? Kalau masjid kamu bising, bunyi kanak-kanak, suara kanak-kanak, bermain-main tuan-tuan, saksikanlah bahawa apa? Masjid kamu, surau kamu, tempat semayang kita ni ada pelapisnya nanti. Ada pelapisnya nanti. Tuan-tuan, saya yakin tuan imam, jemaah semua ni, dulu kita kanak-kanak, kita main-main kat masjid, betul? Saya adalah orang yang berlari atas masjid, bakar mercun, terperanjat Pak Imam bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah hari ni kita jadi imam kat masjid, tuan-tuan. Ini generasi kita. Meriah masjid dulu, kena marah. Tapi daripada marah datang ke masjid, basuh pinggan, bentang tikar, hidang makan. Ini meriah masjid kita. Kenapa? Kerana ada pelapisnya nanti di masjid kita. Tapi hari ni tuan-tuan, masjid kita sunyi. Budak tak ada. Dah vaksin tu. Umur berapa? Budak-budak, balik. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Seram tuan-tuan kalau mendengarkan cerita-cerita macam ni. Kalau benarlah ini angkara tangan-tangan zalim manusia, tuan-tuan. Strategi mereka, tuan-tuan. Nampak cara mereka bukan menyerang kita sahaja, tapi mereka menyerang akar umbi kita. Sampai ke hujung akar rambut sarap pun dia serang kita, tuan-tuan. Allah. Kalau kita tak sedia, tak bangkit, kita tak saling ingat-ingati, habislah kita nanti, tuan-tuan. Kita ni dah tahap apa?
kita ni dah sampai tahap agama kita diuji. Agama kita diuji. Bukan kita diuji, keluarga kita diuji, negara kita diuji, tapi hari ni sampai tahap agama kita diuji. Dulu zaman tok nenek kita perang Jepun, bangsa diuji, negara diuji, tapi agama mereka tak diuji. Mereka berkumpul di masjid, berkumpul di surau, bersatu di masjid, bersatu di surau. Tapi hari ni kita sampai tahap agama diuji. Nak datang masjid, oh tak boleh, 4 orang aja dulu, Maman. Oh baru 10 orang boleh. Macam-macam tuan-tuan. Ini sekarang ni kita dah sampai tahap fitnah pada agama tuan-tuan. Ni kalau tak sedar dah lagi, tak perasan dah lagi, tak nampak juga, wah berat tuan-tuan, berat. Berat tuan-tuan. Kita ni dalam ujian fitnah yang paling berat akhir zaman. Dah sampai tahap agama kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak bangkit semula, kuat semula, bersatu semula, habislah kita tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sampai berapa Ustaz? 9. Saya tak ada benda nak cakap ni, saya cakap ni. Nasiblah. Ha? 2. 75. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untung lagi tuan-tuan, pagi-pagi ni mula hidup kita dapat mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung tuan-tuan. Sebab kita sebut tadi ramai yang pejam, tak celik-celik lagi. Tak boleh bangun. Tidur, ngantuk, letih. Kenapa tuan-tuan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap kali anak Adam ni tidur tuan-tuan, ada syaitan yang terlatih, yang khusus dilatih. Komando bahagian ni. Komando bahagian tidur. Dia suruh kita tidur, jangan bangun-bangun kata dia. Tidur, 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 tidur. Gosok, 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 tidur, tidur, tidur. Macam mana dia buat tuan-tuan? Kata Rasulullah, dia membuat 3 ikatan, 3 simpulan. Tuan-tuan, bukan satu tuan-tuan. 1 namanya ikat, 2 simpul ikat mati, 3 simpul ikat mampus tuan-tuan. Maaf cakaplah kasar sikit. Nak bagi faham. Ikat mampus namanya. Memang nak suruh kita memang jangan bangun. Jangan bangun. Dan tiap-tiap simpulan tu kata Rasulullah, dia baca mandaram pula. Dia baca tangkal iblis dia pula. Kata Rasulullah. Rasulullah cerita ni. Tidurlah malam masih panjang. Tidurlah nyenyak, badan kamu letih. Tidurlah, kamu kan penat. Tidur. Ni. Susah nak bangun. Ni 3 simpulan ni. Apa lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau dapat bangun, cepat-cepat apa? Tasbih. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Baca doa. Maka terbukalah tali simpulan yang pertama tadi. Terbuka. Kemudian kita bersihkan diri, berwudu. Terbukalah tali simpulan yang kedua. Terbuka. Kemudian mendirikan solat, iaitu tahajud. Maka terbukalah simpulan tali yang ketiga. Ini 3 benda kena buat tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi tuan-tuan. Saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan. Tiap-tiap pagi bangun baca doa, ambil uduk, bersihkan badan, mandi, kemudian solat tahajud, paling tak ada 2 rakaat tuan-tuan. Baru putus, terbuka 3 simpulan iblis ni tadi tuan-tuan. Ni bukan syarat saya. Ni syarat Nabi. Nabi bagi syarat. Maka cerialah, sihatlah, bahagia daripada hari itu. Tapi kalau tak buat 3 benda, malas, ngantuk, lemah, lembab pada hari itu. Ni. Tuan-tuan, kita semak diri kita tuan-tuan. Semak diri kita. Kenapa aku malas?
Kenapa aku lemah? Kenapa aku mengantuk? Nabi dah bagi syarat bangun tidur, nampak? Nabi dah bagi syarat bangun tidur. Macam mana cara dia? Bukan bangun, terpanjat, sampai mandi. Tak. Kalau bangun terpanjat main mandi terus main subuh, kita tak buat syarat-syarat yang Nabi ajar. Ustaz, saya semayang Ustaz. Kan? Ya, syarat. Kau semayang, tapi yang 3 syarat ni buat tak? 1, 2 tak buat lagi. 2, 1 lagi tak buat. 3 buat. Ustaz, lepas saya semayang subuh, saya minum Melo, sihat dan kuat. Tak ada syarat. Tak ada syarat Nabi kata minum Melo, tak ada. Makan lontong, tak ada. 3 syarat hari nak ceria, 3 syarat hari nak bahagia, 3 syarat hari nak sihat. 3 syarat hari nak sihat. Ini 3 syarat, tuan-tuan. Kena buat. Ini tiap hari bangun pagi. Kan? Ini orang ramai terlepas pandang, tuan-tuan. Ramai terlepas pandang. Dia berdoa, betul doa. Nak bahagia, nak rezeki, nak itu, nak ini. Tapi kena buat syarat dia. Kena penuhi syarat dia. Antara syaratnya itu yang kita sebut tadi. Pagi-pagi mesti buat, tuan-tuan. Azam kita, tuan-tuan. Azam kita. Seboleh-bolehnya 3 syarat ni mesti kita buat untuk sempurnakan hari kita setiap hari dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan untung lagi, tuan-tuan, pagi-pagi ni kita cakap apa tadi? Kita dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul Ayyam ni, tuan-tuan, jangan main-main. Bukan ayam, Sayyidul Ayyam. Kan? Penghulu sekali hari. Ni ayam pergi tinggal ayam ni, lontong ayam. Kan? Penghulu segala hari ni, tuan-tuan. Patut hari ni penuh masjid kita, tuan-tuan. Subuh ni. Sebab apa? Hari ni imam kita baca surah Sajdadah. Hari ni imam kita baca surah Insan. 2 surah ni, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah? Kita sujud tilawah. Kita sujud sajdadah. Kan? Apa fadilat dia, tuan-tuan? Dosa kita pada minggu ni diampunkan oleh Allah. Dosa kita minggu lepas diampunkan oleh Allah. Dan dosa kita minggu depan diampunkan oleh Allah. Nampak? Dekat sebulan dosa Allah ampunkan. Syaratnya apa? Sujud syahadah pagi Jumaat. Tuan-tuan. Senang tak? Senang, ya sujud je dah. Kan? Sampai dekat apa? Sabih bihamdi rabbika. Kita sujud lah sampai baca ayat bacaan sujud, kita sujud. Ikut je, baca je sajada wajha alladhi khalaqahu wa sawashaqa sama wa saru bihamdi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita baca je. Kan? Apa susah? Kan? Yang susah siapa? Yang susah imam. Imam yang susah. Asal pagi Jumaat, keluh kesah, sejuk kaki tangan. Kenapa? Nak hafal surah Sajadah. Nak hafal surah Insan. 30 ayat, tuan-tuan, bukan senang-senang, panjang-panjang tu. Imam, surah Insan bukan pendek-pendek. Kan jadi hal ataka hadisul ghasyiyah pun boleh jadi. Kan? Ni mujurah, alhamdulillah. Sekarang ni kita ada papan whiteboard ni. Imam, lega sikit. Pagi Jumaat tak ada risau sangat. Kalau tak asal pagi Jumaat, tanya imam. Ini keluhan imam. Asal pagi Jumaat, risau. Daripada malam tu dah istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa, ya Allah. Astagfirullah. Nak bersihkan hati. Kan? Risau, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, jemaah belakang imam ni, kena ada 2-3 orang yang boleh baca hafal surah Sajadah. Kan? Dengan imam sangkut, dia pun diam. Lantaklah kau. Siapa suruh baca Sajadah? Baca kuliah sudahlah. Kan? Janganlah. Kena ada juga 2-3 orang backup imam. Kan? Tatajafa. Imam lupa. Tatajafa. Imam lupa. Tatajafa. Seorang pun tak sambung. Kan? Kuliah, kata dia. Dia sambung tapi kuliah, kata dia. Baik tak payah. Kan? Tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, ni bukan nak bodek. Kan? Hari Jumaat ni kena belanja imam makan roti sardin, tuan-tuan. Imam, hari Jumaat kena belanja imam makan roti sardin. Jangan roti kosong. Pebarang. Roti sardin, tuan-tuan. Besar ganjaran Allah bagi. Minggu ni, minggu lepas, minggu depan. Dosa diampunkan oleh Allah.
Alah ustaz, dah ada papan whiteboard ni apa susah? Kau kira banyak ayat tu? Kan? Semput nafas. Berapa kali kau tertidur tunggu imam baca? Semput, mam. Imam kan? Allah Ta'ala yang tahu. Kan? Tarik nafas, turun nafas. Tarik nafas, turun nafas. Tuan-tuan. Ni keluhan imam. Kan? Keluhan imam. Saya nyampaikan, mam. Jangan lupa bahagian saya. Dapat roti telur jadilah. Kan? Kalau baca tahlil pun macam tu juga. Kan? Imam baca tahlil kan? Daripada mula Yasin, kemudian baca surah Yasin, kemudian baca tahlil daripada Qul Allah sampailah habis, kemudian baca doa. Kan? Kan? Semput nafas, turun naik nafas. Kan? Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Dah penuh dah meja. Imam baca kat dalam. Dia duduk meja kat luar, dia duduk kat kaki meja. Ya karim jadi dah. Wah, dia buat karim kaut. Habis semua karim kaut. Kan? Imam dapatlah kaki ayam aja. Ni pun masalah imam juga. Kata siapa suruh kau duduk dalam? Baca dekat kaki meja. Pula kata dia. Takkan nak baca tahlil kat kaki meja. Kan? Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saja kan. Dengan sebab kita sujud sajadah, imam baca surah sajadah, baca surah insan, maka hari ini, pagi ini, minggu ini kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita hidup ni tuan-tuan, beramal apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, dan bertaubat apa yang telah kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Ini 3 benda ni mesti kita buat dalam kehidupan kita, mesti kita rebut dalam kehidupan kita. Jangan kita abaikan, jangan kita cuaikan. Buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita nak kumpul ganjaran, nak kumpul pahala, nak bawa pergi akhirat. Kita dibagi modal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya, kita semua ada modal. Betul? Apa modalnya ustaz? Modalnya adalah hidup tadi. Usia kita ni modal. Allah dah tentukan tiap-tiap daripada kita ni berapa banyak modal yang diberi. Berapa banyak usia yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan setiap hari, setiap waktu, modal kita semakin bertambah ke berkurang? Semakin hari modal kita bertambah ke berkurang tuan-tuan? Berkurang. Modal kita makin hari makin sikit, makin hari makin sikit, makin hari makin sikit. Tengok kat kertas suka. Tengok dekat kuih kek suka. Wah, 50, 60, 70. Macam banyak. Tu nombol yang banyak tuan-tuan. Usia sikit. Modal kurang selalu modal kita ni tuan-tuan. Ini kita. Selamat panjang umur, membohong. Tak mana panjangnya. Panjang ke pendek? Pendek. Patutnya selamat pendek umur, marah pula orang. Kena tampar pula gerang, betul? Itu selamat panjang umur tu dia nak bodik engkau je. Kan? Sebenarnya nak kata umur pendek. Kan? Pendek. Umur kita ni makin pendek selalu. Persoalannya hari ni, modal makin habis. Modal makin kurang. Modal makin sikit. Untung, apa cerita? Apa cerita dengan keuntungan setelah modal kita digunakan? Dah ada keuntung, dah banyak keuntung, dah cukup keuntung kita yang kita nak bawa ke negeri akhirat nanti tuan-tuan. Akhirat esok negeri, perjalanannya lagi jauh, lagi lama, lagi susah, lagi sukar, dan memerlukan banyak modal, banyak belanja. Bila nak kumpul, bila nak cari modal belanja tu? Ni. Masa kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Bila dah hidup bawah bumi, dah tak ada dah. Tuan-tuan, kita ni hidup bawah atas dengan bawah je.
Beza hidup kita ni atas dengan bawah je. Bukan jauh pun, dekat je. Atas bawah je. Tingkat atas sekarang, esok-esok tingkat bawah, dekat je. Tapi tuan-tuan, ini melibatkan alam. Pindah daripada atas ke bawah, kita pindah alam. Kita pindah alam barzah, alam sempadan antara dunia dan akhirat. Masa tu dah tuan-tuan, kita dah mula menggunakan segala untung yang kita buat dekat dunia ni tuan-tuan. Kalau ada amal, amallah yang akan menjawab segala soalan kubur kita. Ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma ikhwatuka. Semuanya bukan dijawab dengan ilmu, tapi dijawab dengan amal. Tak boleh tuan-tuan. Apalah macam mana rak pun. Oh, saya nak jawab dengan bahasa Arab, nak bahasa Arab Quraisy. Tak kira lah Quraisy ke Badui kau jawab, kan? Tetap jawapannya dengan amal, bukan jawapannya dengan ilmu. Nak mengaku Allah sebagai Tuhan di dunia ni, beramal dengan apa yang diperintah. Beramal pula meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat pula dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan kepada Allah. Ni baru kita boleh mengaku Allah Tuhan kita dalam kubur nanti. Hidup kalau degil, hidup kalau melawan, keluar-keluar lelaki tapi nak jadi perempuan, macam mana nak mengaku Allah sebagai Tuhan? Macam mana tuan-tuan? Kata dia, kalau Tuhan muka, kenapa saya tak mati masa saya operate dulu? Berani dia cakap macam tu? Kan? Kalau saya celaka, kenapa? Okey je, bahagia je, kaya je, banyak je duit. Ui, berani tuan-tuan dia cakap macam tu. Kan? Seolah-olah mencabar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak boleh, kenapa selamat je saya buat umrah? Tuan-tuan, kena ingat tuan-tuan, nikmat ni ada dua. Satu, nikmat yang diberi sebagai tanda kita ni sebagai nikmat yang nikmat kepada kita. Yang kedua, nikmat diberi sebagai tanda celaka kepada kita. Ambil. Sebenarnya nikmat tu menjauhkan diri daripada Allah. Makin kau dapat nikmat, makin jauh. Baru-baru ni kalau tuan-tuan tengok video dia buat call dengan saudara dia dah pakai rantai salib. Tuan-tuan kalau tengok video dia baru-baru ni, dia buat call dengan saudara dia. Kak Kat. Dia dah pakai rantai salib tuan-tuan. Dan dia sengaja nak tunjuk-tunjuk rantai salib tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita mintalah apa? Moga-moga dia sempat bertaubat, dia beri hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu jelah. Marah memang marah, tapi sebagai sesama Islam, kita mendoakan yang baik-baik juga untuk dia. Kita mendoakan yang baik-baik juga untuk dia. Mudah-mudahan sempat bertaubat, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah time dah. Lebih kau ustaz marah. Untung ayam habis kata dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan kita yang sementara sahaja di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Kata Nabi SAW, hiduplah kamu di bumi Allah ni sebagai musafir. Nabi suruh kita hidup ni sebagai musafir. Dan dunia ni hanyalah tempat persinggahan kamu saja. Singgah berehat sekejap. Tapi jangan leka. Dia macam kapal belayar berhenti. Kata kapten, okey, kita turun sekejap, nak ambil bekalan, nak apa semua, boleh turun sekarang semua. Turun. Cari bekalan, ambil bekalan, kumpul bekalan, bawa naik kapal nak jalan. Tapi ada orang yang degil, leka. Seronok pula duduk pulau tu. Kumpul harta, kumpul duit, kahwin pula kat situ. Kapal dah nak jalan, kapal nak pergi, pon tak balik, pon tak balik, kapal pun jalan. Tinggallah dia kat dunia, tinggal dekat pulau tadi tuan-tuan. Kita tak nak jadi orang yang tertinggal. Dan kita pun tak nak jadi orang yang rugi. Pon, kapal panggil.
Naik atas kapal, bawa apa? Lupa lah nak ambil bekal. Sebab apa? Leka tengok cantik, leka tengok lawa, leka seronok. Akhirnya naik kapal, bekal tak bawa. Bekal tak ada. Kapal jalan tak jalan. Ni tuan-tuan, kita tak nak jadi golongan-golongan yang macam tu. Hidup, tetap hidup sampai masa kita mati. Dan sampai masa mati nanti tuan-tuan, mudah-mudahan bekalan kita lengkap, bekalan kita cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kan. Setakat tu saja kan, cerita-cerita pukul 8 pula kan. Cerita pukul 8.30 pula kan. Jadi yang baik-baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah silap yang buruk kerana kelemahan diri saya. InsyaAllah kalau ada rezeki, panjang umur, sihat badan, tazkirah Jumaat minggu kedua. Minggu kedua saya diberi peluang, Mam, nak beritahu tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan yang terperanjat pula, kalau nak marah-marah sekarang, saya tak payah datang kan. Tazkirah Jumaat minggu kedua nanti kan, insyaAllah saya diberi peluang dan laluan. Minta izin lah daripada imam, jemaah semua kan. Kalau tuan-tuan sudilah kan, insyaAllah kita akan bertemu pada tazkirah Jumaat minggu kedua. Berapa minit tu Ustaz? 1 jam? 30 minit. 30 minit aja kau. Alamak, okeylah kan. Jadi apa pun, tamat sekali lagi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahil alamin.